Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada berita harian. Ismail Sabri buat lain, cakap lain, Nur Jazlan. Johor Bahru, tindakan naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mempertikaikan ketetapan jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan, disifatkan sebagai pelik. Timbalan pengurusi UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad, berkata ketika proses pengundian usul itu dibuat, Ismail Sabri yang juga bekas Perdana Menteri turut berdiri menyokong dua jawatan utama itu tidak dipertanding. Katanya, walaupun majoriti perwakilan UMNO yang hadir pada Perhimpunan Agung UMNO 2022, PAU sudah buat keputusan kedua-dua jawatan utama parti itu tidak dipertanding. Masih ada suara sumbang yang masih tidak berpuas hati, seperti rumah siap, pahat berbunyi. Naib Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri ke-9 buat lain cakap lain. Ketika proses pengundian usul itu dibuat, dia boleh pula berdiri dan sokong, tapi bila keluar dewan dia buat pula sidang media dan mempertikai. Naib Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri ke-9 sepatutnya kalau dah setuju tu duduk diam saja. Kalau tak setuju jangan duduk gatal-gatal, nak bangun dan sokong. Saya dapat rasa sebenarnya dia tidak puas hati sebab dia satu-satunya naib presiden yang tidak terpilih untuk jadi menteri angkat kepada negeri yang akan terbabit dengan pilihan raya negeri PRN nanti. Bila Presiden UMNO sebut nama Khalid, Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin dan Madzir, Datuk Seri Madzir Khalid, tapi nama Ismail Sabri tidak ada, dia kena terima hatikat. Mungkin Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sudah hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap beliau asbab macam-macam perkara yang dibuat menongkah arus sepanjang jadi Perdana Menteri dahulu. Mungkin itulah harga yang dia perlu dibayar bila selama ini terlalu mengikut telunjuk Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin Yassin berbanding arahan parti selama dia menjadi wakil UMNO sebagai PM, katanya hari ini. Dalam pada itu, Nurul Jazlan yang juga Ketua Bahagian UMNO pula turut memberikan nasihat ahli parlimen Samborong, Datuk Seri Isamuddin Husin yang juga bekas naib Presiden UMNO itu supaya tidak lagi melakukan tindakan membelakangkan parti. Bagi ahli parlimen Samborong, Isamuddin pula saya nasihatkan duduk diam-diam, sudahlah lepas ini. Sudah banyak tindakan yang dia buat di belakang parti. Bila nama kena petik dalam taklimat dan ucapan dasar presiden, terus buat-buat tak tahu. Kononnya tak tahu mengapa dia dicop sebagai pengkhianat. Tidak perlulah berlakon suci macam ahli-ahli UMNO tidak tahu apa yang dia sudah buat selama ini kepada parti, katanya. Nur Jazlan turut mencadangkan kepada mereka yang mahu sangat bertanding jawatan boleh mencuba merebut jawatan 3 naib presiden yang dipertanding. Bolehlah cuba masukkan nama untuk merebut 3 kursi naib presiden yang sedia untuk dicabar. Mungkin Ismail Sabri boleh bersedia mempertahan kursi itu yang disandang sekarang. Isamuddin pun boleh juga tes market. Apakah dia benar-benar popular dalam kalangan ahli akar umbi dan perwakilan?
Khairi Jamaluddin pun boleh juga. Coba nasib di kursi presiden, naib presiden itu selepas pernah kalah dalam perebutan kursi parlemen pada 2018 lalu. Saya percaya pastinya bukan setakat Ali UMNO saja yang ternanti-nantikan pertembungan epik ini. Bahkan orang luar seperti yang mereka selalu sebut-sebut pun nak tahu tahap populariti jagoan politik UMNO ini, katanya. Nur Jazlan berkata, isu tiada pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden sepatutnya sudah selesai dan tidak perlu diungkit lagi. Katanya perwakilan sudah membuat keputusan dan perlu dihormati dan diterima. Jangan diteruskan polemik yang tidak menguntungkan UMNO, tapi sebaliknya semua pihak kena fokus untuk menghadapi 6 PRN nanti, katanya. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like dan komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini. Info hari ini saya mau kongsikan kepada Anda isu paling panas di Malaysia pada ketika ini. Isu Zahid bakal dibicarakan semula. Oke, berita ini juga saya petik daripada Berita Harian. Bicara kes rasuah Zahid dijadwal semula bermula April. Kuala Lumpur, perbicaraan kes rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membabitkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi yang diasaskannya dijadwalkan semula selama 27 hari bermula 10 April ini. Pada November tahun lalu, Mahkamah Tinggi menetapkan sepanjang minggu ini bagi Ahmad Zahid membela diri terhadap 47 pertuduhan, yaitu 12 kes pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram. Ahmad Zahid membuat kemunculan pertama sebagai timbalan Perdana Menteri di mahkamah hari ini selepas dilantik semula memegang jawatan itu pada 3 Desember tahun lalu bersama-sama Ketua WHIP Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Fadilah Yusof. Ahmad Zahid yang juga ahli Parlimen Bagang Datuk turut dilantik sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Di awal prosiding hari ini, timbalan pendakwa raya Datuk Raja